Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fazilah binti Kasim dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim Perak akan membentangkan artikel yang bertajuk Fungsi Binatang dalam Pantang Larang Melayu. Pengenalan, pantang larang dilihat begitu penting dan merupakan satu proses dalam mendidik seseorang supaya dapat mengawal tingkah laku atau tindakan demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Rizwan Hanafi 2015. Konsep amalan pantang larang dapat dilihat daripada dua aspek, iaitu pantang larang dalam perbuatan dan pantang larang daripada penggunaan bahasa tabu. Nur Partini Ghaffar 1996. Penggunaan haiwan sebagai lapisan tersurat oleh penyair Melayu memperlihatkan pengaruh Al-Quran yang juga menggunakan unsur haiwan sebagai metafora atau misal perbandingan termasuk dalam pantang larang. Hal ini dapat dilihat menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Petikan ayat di atas menunjukkan bahawa objek alam iaitu nyamuk yang lebih kecil dan lemah telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan perbandingan dengan tujuan memberi peringatan kepada manusia agar sentiasa memerhati dan memikirkan objek-objek alam yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua objek alam yang dicipta termasuk binatang menjadi bahan pemikiran masyarakat Melayu kerana berkait rapat dengan kehidupan mereka, termasuk pantang larang kerana segalanya mengandungi pengajaran dan teladan untuk renungan bersama. Permasalahan kajian yang pertama, penghayatan dan pengamalan pantang larang dalam kalangan masyarakat khususnya generasi muda pada hari ini semakin terhakis. Kedua, generasi pada hari ini tidak banyak mengetahui akan unsur alam yang tersirat dan terkandung dalam pantang larang. Dan yang ketiga, warisan budaya ini iaitu pantang larang semakin hilang dan lenyap ditelan arus pemodenan. Tujuan kajian pula yang pertama, mengenal pasti unsur binatang dalam pantang larang Melayu berdasarkan buku pantang larang orang tua-tua Melayu kepada anak cucunya. Dan tujuan kedua ialah menganalisis fungsi binatang tersebut menggunakan pendekatan firasat dalam teori pengkaedahan Melayu. Kita beralih pula kepada kajian lepas tentang teori pengkaedahan Melayu. Kajian pertama oleh Mazharul Hasan Muhammad Hanafi dalam tesis kedoktorannya pada tahun 2017 yang bertajuk Fungsi Simbol dalam Mantra berdasarkan model Piers Hashim Awang. Dapatan kajian mendapati simbol dalam mantra mempunyai 4 kegunaan, iaitu simbol sebagai terapi perubatan, sebagai terapi keselamatan, terapi kecantikan dan terapi kekuatan. Berdasarkan pendekatan firasat, simbol dilihat bukan membawa makna tersurat sahaja, malahan makna tersirat yang berkait secara langsung dengan pandangan dunia Melayu terutama dari aspek kepercayaan dan amalan kehidupan seharian mereka. Seterusnya, kajian berkaitan pantang larang dihasilkan oleh Nur Hashimah Muhammad Yaakob et al. Pada tahun 2015 yang bertajuk Pantang Larang Tradisional di Kalangan Masyarakat Melayu. Dapatan kajian mendapati amalan pantang larang mempunyai nilai-nilai murni dan pengajaran yang baik kepada masyarakat, meliputi pantang larang terhadap ibu hamil, bapa, bayi, kanak-kanak, anak dara dan juga pantang larang ketika makan. Seterusnya, kajian lepas berkaitan unsur alam iaitu binatang dihasilkan oleh Izzahmat Hussein pada tahun 2016 yang bertajuk Simbol dan Makna dalam Pantun Melayu Bingkisan Permata. Dapatan kajian mendapati bahawa keindahan pantun melalui simbol dan makna yang diungkapkan dalam pantun dapat dijelaskan dengan menggunakan kaedah estetika pantun, iaitu dunia luas yang dipadatkan, kiasan dan saranan dan dunia berjodoh dalam pendekatan puitika sastra Melayu yang melihat keindahan pantun dari sudut pandangan orang Melayu sendiri. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kualitatif, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah analisis kandungan teks. Manakala teori pengkaedahan Melayu digunakan dalam kajian ini oleh Hashim Awang, di bawah teori pengkaedahan Melayu terdapat dua pengkaedahan, iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Di bawah pengkaedahan alamiah terdapat 3 pendekatan, iaitu pendekatan gunaan, pendekatan moral dan pendekatan firasat. Manakala di bawah pengkaedahan keagamaan terdapat juga 3 pendekatan, iaitu pendekatan kemasyarakatan, pendekatan dakwah dan pendekatan seni.
Namun kajian ini hanya menggunakan satu pendekatan sahaja, iaitu pendekatan firasat yang melihat sastra sebagai satu kejadian alam yang menghasilkan pengalaman hidup yang penuh misteri dan dianggap bermakna kepada kehidupan. Beralih kita kepada analisis teks. Analisis teks terbahagi kepada 3, iaitu binatang sebagai medium kesihatan, binatang sebagai medium pembentukan akhlak dan binatang sebagai medium keselamatan. Pertama, binatang sebagai medium kesihatan. Contoh binatang ialah ayam. Ayam amat rapat dengan masyarakat Melayu tradisional sebagai haiwan peliharaan yang jinak dan memberi banyak manfaat. Ayam turut berfungsi sebagai jam loceng pada zaman dahulu untuk bangun pagi. Ayam dikenali sebagai binatang yang suka memperbesar-besarkan suatu perkara dan ayam juga berkokok apabila melihat malaikat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh pantang larang berkaitan ayam. Yang pertama, makan leher ayam jadi pengantin melentok. Orang dahulu berkata sedemikian kerana mereka tidak mahu orang bergaduh kerana leher ayam hanya satu bahagian kecil bagi seekor ayam. Mereka tidak mahu anak-anak bergaduh hingga kepala teleng kerana disebabkan leher ayam tersebut. Logik bagi pantang larang ini ialah mahu mengelak kita daripada berebut semasa makan kerana berkemungkinan akan berlaku pertengkaran dan pergaduhan. Sekiranya berebut, seterusnya akan bermasa muka sesama ahli keluarga. Ketika makan, seelok-eloknya ambillah makanan yang berhampiran dengan kita dan jangan menjangkau makanan yang suka dicapai. A. Aziz Rahman dan Wan Ramli Wan Muhammad, 1995, halaman 48. Hal ini juga selaras dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, makanlah dari bahagian yang dekat dengan tempat dudukmu. Said Muhammad Amin Idrus, 2013, halaman 90. Rumusannya, fungsi binatang dalam pantang larang ini mendidik masyarakat supaya jangan berebut semasa makan kerana boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan seperti tercekik tulang dan sebagainya. Contoh pantang larang kedua berkaitan ayam ialah makan tembolo ayam menanah telinga anak. Tembolo ialah kantung tempat menyimpan makanan pada leher ayam yang mengeluarkan lendir bagi mengekalkan kelembapan makanan di dalamnya agar makanan yang disimpan tidak menjadi padat. Pantang larang ini bertujuan untuk menjaga kesihatan diri kerana punca kepada segala penyakit di dunia ini adalah dari pencemaran yang dialami terutamanya pada makanan harian. Makanan yang seimbang dan kaya dengan serat, minuman yang sihat, bersenam dan mengelak daripada tabiat buruk seperti memakan makanan yang mengandungi pengawet, pewarna dan tercemar adalah antara cara kita mengamalkan gaya hidup sihat. Norman M. Norawi, 2008. Seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman yang maksudnya, hai orang-orang yang beriman, makalah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Oleh itu, fungsi binatang dalam pantang larang ini ialah untuk mengelakkan dari memakan makanan yang tidak bersih dan tidak elok untuk kesihatan. Contoh pantang larang seterusnya berkaitan ayam ialah makan mempedal ayam. Makan mempedal ayam liat bersunat. Daging mempedal yang liat menyebabkan orang terpaksa mengunyah secara berulang kali untuk menghancurkan dagingnya. Organ dalaman haiwan seperti hati, limpa dan mempedal secara saintifiknya tidak elok dimakan kerana bahagian ini berfungsi dalam proses perkembuhan haiwan berkenaan. Rohaliza Muhammad Ali, 2011, halaman 35. Mempedal ayam sebenarnya tidak elok untuk dimakan kerana berkemungkinan akan mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Seterusnya, binatang sebagai medium pembentukan akhlak. Contoh binatang burung seperti murai dan helang. Burung yang dapat terbang bebas di angkasa disebut di dalam Al-Quran sebagai objek alam fizikal yang menjadi petunjuk kepada kekuasaan Allah. Allah menyeru manusia supaya memerhati dan mengambil iktibar dari burung yang terbang. Hal ini juga berupa peringatan bahawa sesuatu perkara itu tidak dijadikan sia-sia tetapi untuk memberi pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang burung secara khusus di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Mulk ayat 19 yang bermaksud, apakah mereka tidak memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya selain dari Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Contoh pantang larang seterusnya. Contoh pantang larang berkaitan burung yang pertama, makan burung murai, leter mulut atau peleter. Murai menggambarkan manusia yang terlalu banyak berkata-kata dan bising. Hal ini mencerminkan akhlak seseorang itu yang tidak elok. Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi binatang dalam pantang larang ini adalah bagi memberi peringatan kepada masyarakat supaya berpada-pada dalam berbicara atau bercakap agar akhlak sentiasa terpelihara dan tidak mencontohi sikap negatif burung murai yang bermulut becok. Contoh pantang larang kedua, bercukur tak sudah atau capuk-capuk marah helang atau habis ayam disambar. Pantang larang ini mengingatkan masyarakat supaya dalam melakukan sesuatu pekerjaan haruslah dilakukan sehingga selesai dan jangan hanya separuh jalan sehingga menimbulkan kemarahan orang lain. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud tidak mencukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lain kerana hukumnya adalah makruh. Hadis riwayat Abu Daud. Pantang larang ini memberi nasihat supaya melakukan sesuatu pekerjaan sehingga selesai tanpa perlu bertangguh kerana itulah asas pembentukan akhlak terpuji. Perbuatan menangguh kerja seperti bercukur akan menimbulkan kejelekan rupa dan kemarahan pada individu berkenaan. Sama keadaannya dengan helang yang sedang marah akan menyamar habis ke semua ayam peliharaan di remban. Contoh pantang larang ketiga sebenarnya, sebarang burung berbunyi malam jangan ditanya atau ditegur, nanti datang hantu. Burung menganggap suatu siang lebih panjang daripada malam kerana pada fikiran mereka cahaya lampu pada malam hari adalah siang hari. Jika ada orang menegur bunyi burung pada waktu malam dengan suara yang kuat seperti melaun dan seumpamanya, maka sudah pasti akan terganggu tidur jiran berdekatan. Pantang larang ini mendidik masyarakat agar menjaga adab dan akhlak hidup berjiran supaya sentiasa harmoni. Hal ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Baginda ditanya, siapa wahai Rasulullah SAW? Baginda menjawab, Baginda bersabda iaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari. Pantang larang ini menasihati masyarakat supaya tidak meneladani tabiat burung yang gemar berbunyi atau berkicau pada waktu malam sehingga mengganggu ketenteraman dan ketenangan orang sekeliling. Binatang sebagai medium keselamatan. Contoh binatang ialah harimau, ular dan kucing. Harimau dalam masyarakat Melayu dianggap sebagai haiwan yang terkenal dengan kebuasan dan keberanian. Gigi harimau sangat tajam dan kuat, khususnya gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak dan menggigit mangsanya. Kulit harimau yang berbelang dapat melindungi dirinya kerana tidak dapat dilihat dengan jelas terutama di kawasan hutan dan semak. Harimau mempunyai deria bau, penglihatan dan pendengaran yang sangat peka. Contoh pantang larang berkaitan harimau. Yang pertama, melempar tulang bumbung mengganas harimau. Persepsi masyarakat Melayu mengenai harimau ialah sebagai haiwan yang melambangkan kuasa, kejahatan, berbahaya, kepahlawanan dan keberanian. Tengku Azizi, Tengku Samsudin, 2008, halaman 74. Maksud tersirat ialah bahaya melempar tulang ke bumbung rumah akibatnya akan mengancam keselamatan diri kerana berkemungkinan tulang tersebut akan menimpa kepala si pembaling tersebut dan mengakibatkan kecederaan. Pantang larang ini berfungsi sebagai nasihat untuk keselamatan diri agar berhati-hati dalam melakukan sesuatu pekerjaan di samping sentiasa memikirkan kesan buruk. Sesuatu perbuatan itu seperti mana kesan buruk yang akan diterima sekiranya seekor harimau mengganas. Contoh kedua, pantang larang berkaitan harimau ialah tidur membawa remah, mimpi dikejar rimau. Sebelum tidur, seseorang itu haruslah membersihkan diri termasuklah mulutnya daripada sebarang sisa makanan seperti menggosok gigi atau bersiwak. Rasulullah SAW pernah menyebut tentang adab ketika hendak tidur seperti mana sabda baginda yang bermaksud, sucikanlah badan ini maka Allah akan mensucikan kalian kerana sesungguhnya tidak tidur seorang hamba dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemani di kepalanya dan tidak berbolak-balik hamba tersebut tak kala tidurnya pada malam hari kecuali malaikat tersebut berkata, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Tabrani. Kebersihan merupakan tuntutan agama seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, suci atau kebersihan itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Pantang larang ini berperanan sebagai panduan supaya membersihkan diri sebelum tidur jika tidak mahu berlaku sebarang perkara buruk, sebagaimana kesan buruk yang akan diterima jika dikejar harimau yang ganas. Contoh pantang larang kedua berkaitan dengan ular
ialah mengembangkan payung di atas rumah naik ular. Ular merupakan antara binatang berbisa dan amat ditakuti oleh manusia kerana gigitan dan belitannya boleh membawa maut. Maksud tersirat di sebalik larangan ini ialah untuk mengelakkan perbuatan berbahaya dan tidak mengancam keselamatan penghuni rumah. Fungsi pantang larang ini ialah sebagai panduan supaya mengutamakan keselamatan dan jangan menjadi pengancam kepada keselamatan orang lain. Jangan mengikut tabiat ular yang amat ditakuti dan digeruni kerana seringkali menjadi ancaman kepada keselamatan makhluk lain termasuk manusia. Contoh pantang larang ketiga ialah berkaitan kucing, iaitu pantang larang memandikan kucing turun hujan ribut. Kucing merupakan haiwan yang membersihkan dirinya sendiri. Sifat alami kucing ialah takutkan air kerana kebanyakan kucing tidak pandai berenang. Kucing mandi dengan cara menjilat tubuhnya. Maksud tersirat di sebalik pantang larang ini adalah dibimbangi kucing akan bertindak agresif semasa dimandikan oleh tuannya. Akibatnya, mungkin kucing akan mencakar muka atau tangan tuannya hingga mendatangkan kecederaan kerana kucing berfikir bahawa air yang terkena tubuhnya akan menjadi ancaman terhadap dirinya. Kucing juga tidak suka kejutan kerana kucing adalah haiwan yang pantas bertindak melarikan diri ketika ada ancaman. Rumusannya, fungsi pantang larang ini ialah sebagai peringatan supaya jangan melakukan suatu perkara di luar kelaziman kerana dikhawatiri akan mendatangkan bahaya dan ancaman pada diri. Kesimpulannya, daripada artikel ini, binatang berperanan penting dalam menyampaikan maksud tersirat dalam pantang larang Melayu. Binatang berfungsi sebagai medium kesihatan, medium pembentukan akhlak dan medium keselamatan. Masyarakat Melayu menterjemahkan binatang dengan pelbagai fungsi ke arah pembentukan dan pembinaan masyarakat yang baik. Atas faktor inilah yang akan menyebabkan tercapainya matlamat kebajikan, ketakwaan dan kesusilaan. Fungsi binatang dalam pantang larang Melayu ini perlu ditafsirkan maknanya secara tersirat agar selari dengan budaya masyarakat Melayu dan ajaran Islam. Demikian tadi pembentangan artikel saya. Sekian, terima kasih.